Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Dr. Irma Wani dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan kronologi kes. Kumpulan kami telah memilih kes rasuah yang melibatkan syarikat minyak di Norway iaitu Statoil yang kini dikenali sebagai Inrico. Berbalik kepada pengenalan, rasuah merupakan isu global yang boleh menjejaskan integriti organisasi, kestabilan ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi awam dan swasta. Menurut Akta Pencegahan Rasuah 1960, rasuah merujuk kepada perbuatan memberi atau menerima suapan bagi mendapatkan sesuatu kepentingan atau kelebihan tertentu. Dalam era globalisasi, aktiviti perniagaan antarabangsa meningkatkan risiko berlakunya salah guna kuasa dan penyelewengan dalam organisasi. Di Malaysia, isu rasuah sering dikaitkan dengan penyelewengan kewangan dan salah guna kuasa dalam sektor awam maupun swasta. Walaupun Norway dikenali sebagai negara yang mempunyai tahap integriti yang tinggi, negara tersebut juga tidak terlepas daripada isu rasuah dalam bentuk yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, kes Statoil dijadikan sebagai contoh penting untuk memahami bagaimana rasuah boleh berlaku dalam syarikat antarabangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian kronologi kes. Kes rasuah Statoil bermula sekitar tahun 2002 hingga tahun 2003 apabila syarikat tersebut didakwa membuat pembayaran sebanyak kira-kira 15 juta USD kepada Mehdi Hashemi Rafsanjani di Iran. Tujuan pembayaran tersebut adalah untuk mendapatkan akses dan kelebihan dalam projek minyak dan gas di negara itu. Pada tahun 2003, skandal ini didedahkan oleh media Norway yang telah mencetuskan siasatan oleh pihak berkuasa. Kemudian pada tahun 2004, Statoil mengaku bersalah atas kesalahan rasuah dan dikenakan denda oleh kerajaan Norway. Seterusnya, pada tahun 2006, pihak berkuasa Amerika Syarikat turut mengambil tindakan terhadap syarikat tersebut di bawah Akta Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Kes ini jelas menunjukkan bahawa amalan rasuah boleh memberi kesan buruk terhadap reputasi syarikat, integriti organisasi dan juga hubungan antarabangsa. Oleh itu, semua pihak perlu mengamalkan nilai integriti dan etika dalam setiap urusan bagi membendung budaya rasuah daripada terus berleluasa. Sekian daripada saya. Untuk konsep rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah untuk dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Ada beberapa contoh rasuah seperti suapan, wang, perkhidmatan, hadiah, jawatan, upah dan bonus. Rasuah juga tindakan yang mempengaruhi secara tidak wajar atau mengendalikan proses perniagaan undang-undang atau kerajaan yang sedia ada dengan cara yang tidak jujur, penipuan atau menyalahi undang-undang dengan niat untuk mendapatkan kelebihan atau memperoleh manfaat sama ada secara pribadi atau untuk orang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang syarikat yang kami kaji, iaitu Statoil. Pertama sekali, Statoil merupakan sebuah syarikat minyak dan gas multinasional. Ia telah ditubuhkan oleh kerajaan Norway pada tahun 1972. Sebagai sebuah syarikat gergasi, Statoil terlibat secara meluas dalam pelbagai aktiviti industri petroleum, daripada cari gali sehinggalah kepada pengeluaran. Seterusnya, pada tahun 2001, syarikat ini telah melangkah lebih jauh apabila mula disenaraikan di dua bursa saham utama, iaitu Bursa Saham Oslo dan Bursa Saham New York. Seiring dengan perubahan zaman dan evolusi tenaga global, pada tahun 2018, Statoil telah mengambil langkah strategik dengan menukar namanya kepada Equinor. Secara ringkasnya, itulah latar belakang penubuhan dan transformasi syarikat Statoil yang kini dikenali sebagai Equinor. Seterusnya, saya Nur Nabila binti Abdul Khalid, BA 2516-0714, ingin menerangkan tentang impak positif dan negatif yang timbul daripada kes rasuah Statoil di Norway. Walaupun kes ini telah menjejaskan reputasi syarikat, terdapat beberapa kesan positif yang boleh dipelajari. Antaranya ialah peningkatan ketulusan dan integriti dalam organisasi. Selepas skandal rasuah ini didedahkan, syarikat lebih memperketatkan prosedur kerja, sistem audit dan pemantauan bagi mengurangkan risiko penyelewengan serta salah guna kuasa.
Selain itu, kes ini turut membawa kepada pengukuhan undang-undang dan pematuhan korporat. State Oil telah meningkatkan dasar anti rasuah, audit dalaman dan mekanisme pemantauan yang lebih berkesan. Namun begitu, kes ini juga memberikan beberapa impak negatif yang besar. Yang pertama ialah menjejaskan reputasi syarikat dan negara. Nama State Oil tercemar di peringkat antarabangsa dan kepercayaan pelabur serta pelanggan terhadap syarikat turut terjejas. Kedua, syarikat mengalami kerugian keuangan akibat pembayaran denda, kos siasatan dan perundangan. Situasi ini memberi tekanan kepada prestasi keuangan syarikat serta boleh menjejaskan peluang perniagaan pada masa akan datang. Akhir sekali, kes ini menyebabkan kehilangan kepercayaan pihak berkepentingan seperti pelabur, rakan niaga dan kerajaan. Hubungan yang dibina selama bertahun-tahun boleh terjejas, sekaligus memberi kesan jangka panjang terhadap kredibiliti organisasi. Seterusnya, terdapat 3 cadangan atau langkah yang boleh kita lihat. Yang pertama ialah penyiasatan kes dan siasatan menyeluruh. Pihak berkuasa perlu menjalankan tugas siasatan secara telus dan menyeluruh tanpa pilih kasih bagi memastikan semua pihak yang terlibat dalam rasuah dapat dikenakan tindakan yang sewajarnya. Sebagai contoh, pihak berkuasa Norway menyiasat kes State Oil selepas pendarahan oleh media tempatan. Cadangan atau langkah yang kedua ialah tindakan undang-undang yang tegas. Hukuman yang tegas perlu dikenakan terhadap syarikat atau individu yang terlibat dalam rasuah bagi memastikan keadilan ditegakkan dan menjadi pengajaran kepada pihak lain. Sebagai contoh, State Oil mengaku bersalah dan dikenakan denda besar oleh Mahkamah Norway serta tindakan di bawah Foreign Corrupt Practice Act oleh Amerika Syarikat. Yang terakhir ialah penekanan terhadap integriti dan etika kerja. Organisasi perlu memperkukuhkan budaya integriti melalui latihan, pendidikan dan pematuhan kepada kod etika supaya aman rasuah dapat dicegah dari peringkat awal. Sebagai contoh, pekerja diberi latihan anti rasuah untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan etika perniagaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai kesimpulan, kes rasuah State Oil merupakan satu contoh yang jelas bahawa amalan rasuah boleh berlaku dalam mana-mana organisasi tanpa mengerasai syarikat, status ataupun reputasi negara asalnya. Walaupun Norway dikenali sebagai antara negara yang mempunyai kadar rasuah yang rendah, kes ini membuktikan bahawa cabaran terhadap integriti dan tadbir urus korporat tetap wujud, terutama dalam urusan perniagaan antarabangsa. Kes ini menunjukkan bahawa rasuah membawa pelbagai kesan negatif seperti kecurigaan keuangan, kemerosotan imej korporat dan kehilangan kepercayaan daripada pelabur serta masyarakat. Namun begitu, pendedahan kes ini turut memberi impak positif apabila mendorong penambahbaikan dalam sistem pengurusan organisasi, termasuk pengukuhan dalaman tadbir urus korporat dan pematuhan terhadap undang-undang anti rasuah. Tindakan tegas yang diambil oleh pihak berkuasa Norway dan Amerika Syarikat membuktikan bahawa penguatkuasaan undang-undang konsisten amat penting dalam membanteras rasuah. Kerjasama antara negara juga memainkan peranan yang besar dalam menangani jenayah korporat yang merentasi sempadan. Oleh itu, semua organisasi perlu menjadikan integriti, ketulusan dan accountability sebagai budaya kerja yang utama. Langkah seperti latihan anti rasuah, pengukuhan kod etika dan sistem pemantauan yang berkesan perlu dilaksanakan bagi mengurangkan resiko salah laku. Akhir sekali, kes rasuah State Oil memberikan pengajaran bahawa kejayaan sebuah organisasi bukan saja bergantung kepada keuntungan yang diperoleh, tetapi juga kepada tahap integriti dan kepercayaan yang berjaya dikekalkan dalam jangka masa yang panjang. Sekian, terima kasih.